A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari madah arud. Dan kita akan masuk pada bab Kitabatil Arudiyah pada muka surat 46. Jadi dalam dalam bab Kitabatil Arudi ini menceritakan cara-cara penulisan, cara-cara menulis penulisan arudi. Yang mana sebelum-sebelum ni suka Ustaz mengingatkan balik, kita sudah pun mempelajari bab apa. Yang first kali kita mempelajari takrif arud lah. Arud, istilah dia macam mana, lepas tu maudhu' dia, siapa penulis dia, lepas tu faedahnya, faedah membaca dan rukun-rukunnya. Setelah itu kita belajar pula, kita skip lah dalam buku ni, kita skip untuk baca Kitabatil Arud dulu. Penulisan arud, cara-cara menulis arud. Yang mana kalau di atas ni dia ada beritahu. Ini di atas ni dia cuma beritahu bahawa sebenarnya dalam penulisan bahasa Arab ni dia ada yang tak ditulis, ada yang ada perkataan, ada sebutan yang tak ditulis dalam tulisan, dan ada sebutan yang tak disebut, ada perkataan, ada tulisan yang mana tak disebut pun dalam bahasa Arab. Dia terbalik. Dia ada terbalik. Maksudnya ada yang ditulis macam contohnya kat sini, haza. Di sini 3 huruf, kemudian dia jadi 4 huruf. Ini tulisan arudi, dia jadi 4 huruf. Sama juga macam sobaru, dia ada 5 huruf, sebenarnya ada 4 huruf saja. Sobaru itu sebenarnya tulisan bahasa Arab. Ada perkataan yang tak ditulis, ada perkataan yang ditulis, dan sebaliknya. Lepas tu inilah yang perlu kita pelajari, tulisan arud ni. Macam ni. Sebab apa untuk mempelajari itu sebab apa perlu mempelajari ilmu ini, nanti kita akan diterangkan lah sebab apa. Yang pertama sekali iaitu kita perlu mempelajari penulisan arud ni. Yang pertama adalah fakul idgham, memecahkan huruf-huruf idgham. Fakullu harfin musyaddadin yuktabu harfain. Maka semua huruf yang musyaddad, yang ada syaddah, mestilah ditulis dengan 2 huruf. Awlahuma ataupun awwalahuma atau yang pertama, iaitu huruf yang pertama daripada kedua-dua huruf tadi mestilah sakin, mestilah dimatikan, dan yang kedua adalah mutaharrik, mestilah berbaris. Seperti contoh dia kat sini ada tulis marra, contoh dia marra. Jadi marra tu, ra tu dipecahkan menjadi 2 huruf. Jadi seperti begini. Huruf ra yang pertama iaitu sakin, dan huruf ra yang kedua adalah mutaharrik yang berbaris. Dia akan jadi macam ni. Di mana asal dia sebenarnya macam ni, yang bahasa Arab biasa, marra. Jadi dipecahkan menjadi huruf ra yang sakit, dipecahkan 2 jadi huruf ra yang sakit dan huruf ra yang mutaharrik. Itu yang pertama dalam cara-cara untuk menulis arud, tulisan arud, Kitabatil Arudi.
Lepas tu yang kedua adalah ja'alut tanwin nunan sakinah. Menjadikan menjadikan tanwin kepada huruf nun mati. Contohnya diberi jalisun. Jalisun ini ada tanwin ke atas ni, huruf sa ni, maka ditukarkan kepada huruf nun. Dia jadi macam ni. Jalisun. Huruf nun ada penambahan huruf nun yang mati. Pada huruf sin yang bertanwin tadi. Dia akan ditukarkan kepada seperti beginilah, jalisun. Itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga pula adalah kullu ma yuntab yuktab wa ma la yuntab la yuktab. Kullu ma yuntab yuktab. Semua yang disebut yuntab mestilah ditulis. Semua yang disebut mestilah ditulis. Dan semua yang tak disebut, kullu wa ma la yuntab, dan semua yang tak ditulis, tak disebut, perlulah juga untuk tak ditulis. Wa ta'ammul amsilatil atiyah. Contoh dia sebelah ni lah, pada jadual ni, pada muka surat 49 tu, hazani, ataupun ini contoh dia, hazani, ataupun dhalik. So jadi kitabatul arudi dia punya kitab, dia punya penulisan arud dia adalah hadzani. Dia ada penambahan alif pada selepas huruf ha, sebab membacanya ada panjang di situ kan, hadzani kan, mestilah ditambahkan alif, hadzani. Ataupun tadi dzalik, jadi ada penambahan alif di situ. Lepas tu pada fastaghfara. Ini yang tadi ada penambahan huruf. Yang ni pula pengurangan huruf sebab tak disebut pun huruf tu. Contoh dia fastaghfara. Maka huruf alif yang asalnya ada, maka dihazafkan, dihilangkan, menjadi terus masuk pada huruf sin terus. Fastaghfara. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam ni. Fastaghfara. Ataupun wa'mala. Alif di sini hamzah wasal tidak disebutkan. Wa'mala. Dia jadi seperti begini. Atau contoh lain ada Allah kan. Dan yang sebenarnya tiada huruf alif pun dekat selepas huruf lam. Tetapi sebab dia ada panjang dekat huruf dekat kalimah Allah, ada dipanjangkan sedikit, Allah kan. Jadi kat sini perlu ditambahkan alif di sini, Allah. Ataupun Ar-Rahman kan, ada penambahan alif selepas huruf mim, sebab kita kita baca dalam keadaan panjang, Ar-Rahman. Sama juga lakin, yang sebutan asalnya adalah lakin. Seperti begini, lakin ataupun lakinna. Ini dipecahkan. Yang tadi yang pertama tadi, iaitu huruf syaddah tadi, huruf nun dipecahkan dua dan menjadi huruf nun mati dan huruf nun yang mutaharrik. Huruf nun sakin dengan huruf nun mutaharrik. Dan yang pertama juga lakin, ada penambahan huruf alif. Seperti begitu. Ataupun Toha. Ada penambahan huruf alif di sini. To dengan ha. Lepas tu kat sini pula wal ilm. Yang mana alif ni dia hazafkan. Wal ilm. Fal fahmu. Fal fahmu. Alif sini pun tidak dituliskan. Dihazafkan. Was sabru. Ini alif lam syamsiah. Alif lam yang di sini dihazafkan terus sebab tidak disebut pun. Dia jadilah seperti begini. Dan di sini juga ada syaddah kan.
huruf sad dia ada syaddah. Jadi dipecahkan dua menjadi huruf sad yang pertama yang mati dan huruf sad yang kedua berbaris. Was-sabru. Seperti begitu. Ataupun amrun. Ini amru. Jadi amrun. Ada penambahan waw di sini dan dihazafkan. Kemudian menjadikan huruf tanwin tadi adalah ditambahkan dengan huruf nun di atas. Dia jadi sini amrun dan dihazafkan waw tadi. Ataupun bi amrin. Sama. Dia menghazafkan huruf waw dan menambahkan huruf nun tanwin di sini. Okey, itu salah satu antara contoh-contoh penulisan arut. Ini adalah salah satu antara contoh penulisan arut lah. Lepas tu, itu yang ketiga. Apabila yang ketiga tadi disebutkan apa yang tak disebut perlu apa yang disebut perlulah ditulis, dan apa yang tak disebut perlulah tak ditulis juga. Itu yang ketiga. Yang keempat pula adalah yang sya'u anil isba' harakatur rawi. Mestilah ada hasilkan macam yang syak membina satu huruf isba'. Yang sya'u an isba' harakatur rawi. Mestilah ini mengikut keadaan jugalah. Ada yang perlu, ada yang tak perlu. Ini kalau diperlukan, kalaulah perkara yang keempat ni diperlukan, mestilah berlaku seperti begini. Dia ada penambahan huruf pada bait yang paling akhir, pada kalimat yang paling akhir sekali pada satu bait. Contohnya seperti beginilah, yang mana jikalau perkataan tu asaba, pada bait yang terakhir ada kalimat asaba, maka ditambahkan alif di sini jika diperlukan. Asaba, ditambahkan huruf alif di akhir apabila baris dia adalah baris atas. Asaba, kalaulah satu kalimah tu yang mana berakhir pada bait pada satu bait yang mana pada bait tu akhir dia adalah kalimat jamilu, mislu jamilu kan, dan huruf lam dia adalah berbaris depan, maka ditambahkan waw. Sama juga seperti kalau akhirnya adalah fiddin, fiddini, yang mana huruf nun dia adalah berbaris bawah, maka ditambahkan ya. Itu huruf isba' dipanggil isba' lah, dipanggil isba'. Itu yang keempat. Lepas tu yang kelima adalah yuqabilu harfun mutaharrik minal baitil murad waznuhu biharakatit taf'ilatin. Seperti begini. Yang maksud dia dipanggil, maksud macam mana kata, huruf yang berbaris, apabila huruf tu berbaris akan diberi satu akan dipanggil baris dia seperti begini ya. Dia punya tak dia yang berbaris seperti begini, yang ada palang ni. Apabila dia sakin, kalau sakin pula akan menunjukkan dengan baris dengan bulat seperti begini. Okey, contoh dia kalau ini dinamakan harokat lah. Kalau simbol dia seperti begini dinamakan harokat. Kalau sukun kalau simbol dia seperti begini dinamakan sukun, iaitu tanda mati. Ini tanda berbaris, harokat ni. Macam tu.
Okey, kita 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 cuba tengok contoh dia kalau satu bait terus. Di sini ada satu bait syair. Kita akan kita akan tengok macam mana cara penulisan arut tu dalam satu bait. Contoh dia seperti begini. Wa iza sahautu fama uqassiru an-nada wa kama alimti syama'ili wa takarrumi. Yang mana wa iza sahau, dia tulisan dia seperti begini. Yang mana di sini tidak ada satu pun penambahan dan tidak ada satu pun pengurangan huruf. Dekat sini. Wa iza sahau. Sama. Lepas tu tufama uqas. Di sini tiada satu huruf juga yang ditambahkan. Uqas. Oh, ada. Huruf sad. Sad dipecahkan kepada dua sebab ada syaddah. Kat sini. Jadi huruf sad yang pertama adalah mati, sakin, dan huruf sad yang kedua adalah berbaris. Uqassiru. Lepas tu siru an-nada. An-nada ada huruf dal ni ada tanwin. Ada tanwin. Dan perlulah ditambahkan huruf nun mati di sebelahnya. Dan huruf ya ni tidak disebut. Uqassiru an-nadan. Dia jadi seperti begini je. Dan ya tidak pun disebut, maka dihazafkan dekat penulisan arut. Ini contoh dia. Lepas tu yang seterusnya wa kama alimti. Wa kama alim. Tiada perubahan. Lepas tu tisyama ili pun tiada penambahan. Lepas tu watakarrumi. Watakarrumi ni ada penambahan huruf ra, yang mana ada syaddah kat sini, ada dan dipecahkan kepada dua huruf. Huruf ra yang pertama mati dan huruf ra yang kedua berbaris. Seperti begini. Ini salah satu contoh syair lah, watakarrumi. Lepas tu yang tadi simbol apa ni? Simbol berbaris dan simbol mati, harakat wasakanat dia tadi. Ni yang seperti begini, harakah wasukun ni. Kalau harakah dia macam ni lah simbol dia. Kalau sukun macam ni lah simbol dia kan. Contoh dia wa iza sahau. Wa iza waw berbaris, maka diberi simbol seperti gini. Iza, i dengan huruf alif dengan huruf zal pun sama, dan seterusnya huruf alif hamzah wasal ni iza. Dia panjang ni, dimatikan. Dan dia tunjuk bulat macam ni lah simbol dia. Sahau. Sa dengan ha ditanda baris. Berbaris, ditandakan berbaris, bentuk palang seperti begini. Dan waw ditandakan sukun, ditandanya bulat seperti begini simbol dia. Dan sama juga seperti tufama uqas. Tufama berbaris, tu berbaris, fa berbaris, dan ma pun berbaris. Lepas tu ada hamzah, ada alif kat sini, dia tanda bulat lah, jadi mati, sukun. Uqas, alif, u, ditanda baris, qa ditanda baris, sad kat sini huruf mati ditanda bulat, simbol sukun. Siru an-nada, huruf sad, huruf ra dan huruf a. Siru a, ditanda berbaris, ada palang 3 ni. Dia jadi macam tu. Dan huruf nun, an, yang mana asal dia tadi adalah tak silap. Tak apa. Huruf nun
huruf nun ditandakan mati kan. An. Nah, dia tanda bulat dah. Dan na, huruf na dekat atas, dekat sini ditandakan baris. Dan huruf dal di atas ni dah. Lepas tu huruf nun mati dan yang mana asalnya sebenarnya tanwin dan dipecahkan kepada huruf nun mati. Lepas tu ditandakan huruf nun. Ditandakan huruf nun. Seperti beginilah. Dan seterusnya. Wallahu alam. Dan seterusnya samalah seperti tadi. Macam ni. Wallahu alam. Itu saja. Itulah cara-cara untuk menulis tulisan arut. Itu saja daripada ustaz. Selepas ni akan belajar pula tentang mustalahat arut dah. Istilah-istilah arut dan banyak lagi lah perlu dipelajari. Wallahu alam. Yang kurang memang daripada ustaz, ada kelemahan, dan selebihnya dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.